Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu syafi'il anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Pertama, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, izinnya dapat kita sama-sama rasa syukur kerana dapat sama-sama dalam satu sesi yang saya war-warkan dalam live My FB Live kali ini, iaitu NLP, dengan tajuk NLP dan perubahan. Seperti janjikan pukul 11 kita start. Sementara menunggu yang lain-lain, siapa yang saya nampak kat sini, terima kasih sahabat-sahabat yang watching. Wan Muhammad Nusyam, Muhammad Sapian, Angah, Muhammad Haripin Bahrain, Abang Ipin kita, sahabat-sahabat semua yang sementara menunggu, kalau boleh komen dan share, komen dan share. Pada mungkin satu, saya nak ceritakan tentang bagaimana NLP itu dan perubahan. So boleh komen, dengar tak jelas suara saya di sana. Kalau jelas, kata jelas. Terima kasih atas kesediaan tuan-tuan untuk mengikuti satu tajuk perbincangan tentang NLP dan perubahan. So sebelum menunggu, Ipin, apa khabar Ipin? Sihat Ipin? Komen sihat, semua sihat. Syam, seorang lagi dia, ada 3 orang. So sebelum menunggu lain yang masuk, so tuan-tuan boleh share dan juga komen. Dengar tak jelas tak suara saya? So bagaimana kali ini saya terangkan bagaimana NLP itu boleh kita gunakan dalam kita merangka perubahan. Banyak yang saya dapat maklumat yang terkini tentang, terutama dalam kita menghadapi senario yang tidak menentu. Mungkin pada video yang pertama hari itu saya terangkan tentang 4 pilar, mungkin 4 pilar NLP, yang bagaimana 4 pilar itu boleh kita gunakan dalam kita melakukan perubahan. Kali ini saya akan sentuh lebih detail. Kali ini saya akan bagi free talk. Selalunya ada kena bayar, tapi kali ini free talk, untuk mungkin tuan-tuan nak mengenalkan knowledge tentang NLP itu sendiri. Sebab apa? Kebanyakan macam contoh semalam saya dapat maklumat tentang statistik kaliber SP. Dia juga tentang, saya dapat daripada sahabat kawan daripada Hanzo Ang, yang kita konsultan daripada Ninja Sales, yang Alhamdulillah Tuan Nosyam beritahu sihat, Alhamdulillah, suara clear. Bagus. Ini saya nak tahu suara clear. Benda-benda ni saya akan bagi maklumat. Sebab maklumat ini menyebabkan perubahan yang perlu kita laksanakan bersama. Terutama tentang
dalam perubahan, terutama dalam bila kita tengok statistik daripada pihak KWSP KWSP dapat daripada pakar HR mengatakan dia dapat maklumat tersebut 71.4% orang bekerja sendiri. Ada simpanan kurang daripada sebulan. Itu latest daripada KWSP. So salah satu. Kemudian 82.7% pekerja sektor awam ada simpanan kurang dari 2 bulan. Perkara-perkara ini kalau perlu kita adapt cepat-cepat, sebab apa, maklumat-maklumat ini penting dalam kita melaksanakan perubahan-perubahan. Bagaimana NLP ini membantu dalam kita menghadapi perubahan-perubahan. Dan juga satu lagi, 480 SME berdaftar dengan KWSP. Dia memberi pekerjaan 7 juta pada rakyat Malaysia. Sekiranya jika 1% daripada SME tutup perniagaan, maka 60,000 orang akan hilang pekerjaan. Ini 3 statistik yang saya dapat, yang tuan-tuan mungkin boleh gunakan untuk menyelaraskan perubahan-perubahan dalam kita punya kehidupan, dan kita merangka pelbagai isu. Itu juga yang kita nak berubah. Perubahan itu berlaku. Terutama kita tengok dulu kita berkomunikasi, kita banyak offline. Komunikasi pun banyak ke arah secara face to face. Kita berhadapan dengan manusia, berkomunikasi di secara face to face. Sekarang tidak lagi. Office itu cuma sekarang satu stesen saja. Macam sekarang kita banyak bekerja dekat rumah. Office itu sebagai satu stesen saja. So komunikasi kita pun berbeza. Komunikasi dulu kita banyak suka face to face. Kan tak ada. So secara fizikal. Kita contact dengan orang lain. So perkara-perkara ini telah berlaku, kita kena sesuaikan dalam kehidupan ataupun dalam new normal yang kita akan hadapi, perubahan yang berlaku. So bagaimana NLP itu? Terima kasih, saya banyak sekarang dah share, minta tolong share. Saya nak gunakan bagaimana NLP ini kita boleh gunakan, atau Neuro Linguistic Programming ini boleh kita gunakan untuk kita mengadapt cepat-cepat tentang perubahan-perubahan ini. Itu yang saya dapatlah maklumat-maklumat seterusnya. Itu juga bila kita menghadapi dalam perniagaan itu sendiri, perubahan yang kita kena lakukan. Dulu B2B, sekarang kita kena buat B2C. Bagaimana nak buat komunikasi dalam kita nak mempromosi. Bagaimana dulu kita B2B, sekarang B2C. Banyak dah kena perubahan. Contoh perubahan yang ketara, syarikat, tuan-tuan tahu syarikat Seng-Heng. Syarikat Seng-Heng, salah satu perubahan mereka berlaku. Dulu beli banyak cawangan. Dia pun ada lebih kurang beberapa ribu dia punya staff. Dia kena buat perubahan. Staff yang ramai itu mereka gunakan perubahan, dia dah jadi telemarketing. Semua staff dalam Seng-Heng terpaksa membuat telemarketing, buat online. Itu perubahan yang cukup ketara. Metodologi dah berbeza. So sekarang kita nak fikirkan, kalau dalam sini penggunaan NLP yang saya akan terangkan lebih kurang masa yang singkat ini, bagaimana NLP itu setting kita set kita punya mindset. Berlaku perubahan-perubahan ini. If things are tough, work hard. If things are very tough, work harder. So kita kena agresif kali ini. Kita kena agresif. Terima kasih Jamilah Kartis, Muhammad Karul Ridwan, sahabat-sahabat lama saya is watching. So share tuan-tuan, share. So siapa yang tu boleh komen, skor saya clear tak clear. Ini satu peluang yang mana satu NLP, bagaimana saya nak terangkan apakah itu sebagai mukadimah. Mukadimah yang
untuk saya ceritakan tentang NLP itu sendiri. Kita tengok seterusnya. Apa lagi yang kita dah sebenarnya apa maklumat lagi selain daripada MCO, PKP. Kita tengok bagaimana senario dalam keadaan dunia sekarang. Pertama, of course kita menghadapi virus. Terima kasih Ahmad Zunaidi, Tuan Zunaidi, seorang transit rumah transit yang bekerja di rumah transit KL. Muhammad Khairul Ridwan, apa khabar? Share dan kalau boleh komen, ruang komen, jelas tak jelas suara saya. Apa khabar semua? Sihat-sihat hendaknya. So kali ini kita tengok Seri Indah is watching. Share. Sekarang kita nak kaji apa yang berlaku sekarang. Virus, of course kita berhadapi virus sekarang. COVID-19 yang mana kita tak tahu bila. Masa kita beramal PKP 4, pasal 4, kita tak tahu bila berhentinya PKP ini. Virus. Bukan kat Malaysia saja. Seluruh dunia menghadapinya. Kedua, oil price. Oil price kita tahu dah makin rendah. Pendapat dah makin rendah. Waalaikumsalam abang, salam Ramadan Seri Indah, sihat hendaknya. So hari ni abang tengah berceloteh tentang NLP dan perubahan. Sebelum kita terangkan NLP dan perubahan tu, saya tengok apa khabar Mazlan Juahir. Alhamdulillah sihat. So kita tengok senario yang kita berlaku hari ini. Tuan sihat semua, Tuan Mazlan sihat. Pertama virus, kedua minyak dah turun. Ketiga, kita dalam keadaan new government. Di bawah pemerintahan yang baru, di bawah PN. So kita tengok bagaimana FDI senario telah berlaku. Keempat, trade war antara US dengan China. Dan sentiasa berlaku trade war itu. Kita tengok seterusnya ada tough market yang berlaku sekarang. Very tough market. So ini senario-senario yang berlaku dalam yang berada dalam keadaan di Malaysia hari ini. Pertama virus, of course, COVID-19. Kedua tentang oil price. Ketiga dengan new government. Keempat dengan trade war China dengan US. Tough market sekarang. So dari situ efek-efeknya berlaku. Kalau kita berniaga akan berlaku seperti efek. Orang dah mula low consumer spending dah makin kurang. Orang kurang duit, dah whole expenses, semua put on hold, external, internal. So benda-benda ni yang kita kena fikirkan. Sebab apa? Perubahan-perubahan ini telah berlaku dari sudut-sudut statistik ini telah menyebabkan manusia, seseorang consumer itu atau kita sendiri akan berlaku perubahan. The way kita spend. So perubahan tu bagaimana? Adakah kita sedia untuk berubah? Bagaimana NLP tu datang untuk membantu perubahan itu? Ini kita kena fikirkan bersama. Baik. Tuan-tuan boleh share lagi minta tolong share agar ramai yang boleh InsyaAllah dengan share ini tuan-tuan boleh ramai yang boleh manfaat tentang ilmu yang saya kongsikan hari ini, untuk kita sama-sama menghadapi senario perubahan yang kita kena lakukan. Yang mana kita pun tak jangka, semua orang tak jangka tiba-tiba ini berlaku. Dulu orang spend banyak perkara, boleh kita tak jangka benda itu berlaku. Terima kasih yang bagi like, share. Kalau boleh komen kat situ, apa khabar, sihat. Kemudian Amirul Ashraf Abdul Rahman watching, Syafri Muhammad is watching, Syed Majani pun watching. Dengar semua dengar. Semua kita dengar semua. So nak berubah macam mana?
Adakah tuan-tuan tahu apakah NLP, Neuro Linguistic Programming itu? Kalau tahu sebut ya. NLP itu apa? Kalau tak tahu sebut tak tahu. Sila komen, jangan komen, saya nak tengok. Apakah NLP, Neuro Linguistic Program itu? Pak Linguistic Program ini kalau ikut saya bagi banyak kelas Alhamdulillah pada saya dah belajar beberapa tahun, dah bagi kelas, banyak kelas kepada pihak publik, dengan kerajaan, dengan swasta, apakah Neuro Linguistic Program itu. Kali ini saya cuba kongsikan sikit banyaklah agar pendengar ataupun sahabat-sahabat FB boleh mengetahui NLP itu apa. Bagaimana nak gunakan, apakah tools yang boleh, alat-alat kita gunakan untuk kecemerlangan manusia. Apakah NLP itu? Baik, tuan-tuan share and share. Pagi semua. Sihat semua, sihat belaka. Sila share. Baru 6 mata memandang. Saya nak tuan-tuan share lagi. Apakah bagaimana saya nak terangkan ini? Itu kerangka yang macam Tuan Mazlan Jawahir tak tahu NLP itu apa. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah saya akan terangkan NLP itu apa. Spiritual comment, Puan siapa? Amirul, Ashraf, terima kasih for watching. Syafri Muhammad, Shima Jani. NLP itu apa sebenarnya? NLP. Sila komen, sila share dan share. Banyak maklumat tuan-tuan. Kita bagi dah maklumat perubahan-perubahan yang perlulah. Ikut pengenalan itu perubahan. Tentang perubahan yang kita lalu dalam masa PKP ni. Bagaimana kita nak adapt segala-gala yang dalam kehidupan new normal yang kita hadapi sekarang. Kita tak boleh jumpa orang lagi. Komunikasi kita tak boleh face to face lagi. Kita komunikasi banyak gunakan online. So kita tak ada bentuk fizikal pun begitu juga. Dah mula kurang. So perkara-perkara ini menyebabkan kita terpaksa melakukan perubahan yang cukup agresif. Terutama kita agresif untuk kita untuk adapt setiap perubahan tersebut. Sila share dan share. Alhamdulillah lah 7 orang mata memandang untuk ramai orang untuk memahami NLP itu sendiri. Kau ikut-ikutkan dalam belajar NLP ini, of course kos dia agak mahal. Tapi kali ini saya bagi cost free. InsyaAllah kalau siapa yang really berminat, mungkin saya akan cuba buat cara-cara yang lebih mendetailkan lagi lah. Jadi saya nak terangkan NLP itu apa, bagaimana dia tentang perubahan. NLP itu kalau ikutkan dia cara mudah. Saya tak nak cerita terlalu detail sangat. Kalau kita tak susah nanti. NLP itu mudah. Orang kata banyak dia punya founder mengatakan NLP itu salah satu definisinya, NLP itu adalah satu seni dan sains kita mengkaji tentang kecemerlangan manusia. Lagi saya ulangkan yang dibuat oleh Joseph O'Connor mengatakan bahawa NLP itu adalah satu ilmu atau satu teknologi atau sains dan juga seni mengkaji tentang kecemerlangan manusia. Itu dari segi dari Joseph O'Connor tentang dia punya banyak definisi tentang NLP itu. Dari Neuro Linguistic Programming, tentang neuro, kalau kita ikut dari segi bahasanya, neuro tentang saraf, linguistik adalah bahasa, programming adalah tindakan. Cara mudah. Bagaimana saraf ataupun otak, linguistik adalah bahasa-bahasa, juga programming, tindakan. So terima kasih Ain Yusof is watching, Abi Aziz is watching. Terima kasih. Share tentang kali ini tentang apakah NLP itu. Bagaimana kita menghadapi perubahan. Saya terangkan awal-awal tadi. Bagaimana perubahan dalam PKP 42 hari betul 42 kalau betul 42 hari kita di dalam PKP. Dan juga dalam 5 hari dalam bulan puasa. So, bagaimana kita melakukan perubahan tersebut? So NLP itu bagi siapa yang founder?
sikit sebanyak sejarah. Sejarah NLP ini dibuat oleh ada dua yang popular, sebenarnya ada 3 orang. Tapi kita ceritakan 2 orang yang dulu. Founder yang pertama dia seorang nama dia Richard Bandler. Richard Bandler adalah seorang pakar matematik, dan juga seorang pakar sains komputer. Beliau adalah seorang profesor. Dia tertarik tentang seorang ahli terapis yang bernama Fritz Perls. Dia tertarik sebab apa? Bila seorang terapis, bila klien jumpa Fritz Perls ni, pesakit dia sihat. Hafizah, alhamdulillah dengar sekali protes saya. Okey, kalau siapa yang tahu NLP, beritahu saya NLP tahu atau tidak. Dia ilmu ini 1970. Ilmu ini adalah 1970. Ditemui oleh sebenarnya 3 orang. So tapi yang popularkannya 2 orang, satu Richard Bandler, satu John Grinder. Saya tak nak cerita terlampau detail benda ni. Terima kasih watching. Dia rasa heran bila klien jumpa Fritz Perls ini, dia kata baik, dia sihat. Orang sakit jadi sihat. Contohlah, dia rasa macam curious. Apa sebab orang ni jumpa orang ni jadi sihat? Apa dia buat ni? So perasaan ingin tahu itu menyebabkan Richard Bandler pergi mengkaji, buat research tentang Fritz Perls ini. Kemudian dia copy. Dia bila klien ini dia copy, dia modelkan. Apakah menyebabkan klien jumpa terapi ini dia sihat. Dia buka dengan senyum keluar, gembira, tak ada gundah-gelanda. Dr. Richard Bandler ni rasa curious. Dia rasa, kenapa menyebabkan benda ini berlaku? So, dia pergi research, study Fritz Perls ini. Akan tetapi disebabkan oleh Richard Bandler ini seorang pakar sains komputer dan dia matematik. Dia bukan pakar bahasa. Yang menyorokkan dia boleh ikut, bila dia follow Fritz Perls ini, dia berjaya. Dia rasa seronok. Aku boleh buat. Tapi isu di sini, Richard Bandler bukan pakar bahasa. Itu sebab dipanggilnya Alhamdulillah, salam Ramadan yang kelima. Terima kasih perkongsian ilmu. InsyaAllah Puan Liza Tari. Dia rasa curious. Tapi kalau dia tak pakar bahasa, dia panggil John Grinder, seorang pakar bahasa, merungkai apakah bahasa-bahasa. So, dia pergi buat research satu lagi dengan terapis yang lain. Di sini, saya nak memudahkan sebab dia terlalu kompleks research tersebut. Tak ada kompleks sangat pun. Dekat sini, sikap pertama yang paling saya suka adalah bila kita seorang pengamal NLP, dia rasa curious. Kenapa Apa sebab Kenapa orang tu boleh sehat? Banyak persoalan-persoalan menyebabkan dia rasa curiosity. Kenapa orang itu boleh sembuh? Banyak pertanyaan, persoalan. So, bila kita seorang pengamal NLP, kita banyak curious. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa orang boleh buat? Kenapa dia belajar macam mana? Dia boleh berjaya macam mana? Dia mengkaji orang itu. Dia memodelkan orang itu sampai dia dapat. So, secara ringkas, daripada dia buat research berkurang, ada tiga orang yang selalu orang perbincangkan. Pertama, Fritz Perls, kemudian Virginia Satir,
kemudian adalah Milton Erickson. 3 ini. Mungkin ada satu gunakan J.J. Jackson. Yang selalu dibincangkan 3 orang ini. So, ketiga orang ini adalah terapi. Bila orang jumpa terapi, dia sihat. So, apa dibuat? So, itu menyebab curiosity itu berlaku. So, dalam NLP, curiosity penting. Kenapa berlaku ni? Apa perlu aku buat untuk menjadi untuk buat berlaku perubahan? So, nombor 2 adalah perubahan. Dengan belajar NLP ini, kita berkaji tentang perubahan. Kenapa? Daripada orang itu sakit, jadi sihat. This present state ke desired state. Berlaku perubahan. Proses. Apakah proses itu? So, benda-benda ni semua yang kalau kita mengkaji NLP itu, ada yang sampai 7 hari, ada sampai 5 hari untuk mengkaji tentang mendalami NLP itu. So, macam saya selalu mengkaji daripada NFNLP. Dia menggunakan Federation of NLP, National Federation of NLP, yang dikurang Dr. William Horton. Juga saya dalam NLP yang dibuat MB NLP, Malaysian Board of NLP, dan sebelumnya Neo NLP. Saya dah mempelajari berbagai dari NLPU, kemudian AB NLP, berbagai NSNLP, pelbagai lembaga yang telah kita pelajari. Saya merungkai apakah sebenarnya NLP itu. So, bagaimana NLP itu membuat kita berubah? Boleh digunakan sebagai alat untuk mengkaji kemencengan manusia. Kos pertama adalah perubahan. Kita kena berubah cepat-cepat, orang lain yang dapat. So, terima kasih Amran yang watching. Tuan-tuan share lagi dan share. Mungkin sebab NLP ni sebenarnya ikut berat. Dia pun itu agak dry. Agak dry subject bila kita belajar NLP. Sebenarnya isi kandung yang pertama saya akan terangkan bila bagaimana kita nak mengurus perubahan. Bagaimana NLP itu dapat membantu kita pakai mengurus daripada present state to desired state. Keadaan sekarang kita nak desire. Ada outcome-nya. Boleh? Dah 9 orang tu share lagi tuan. Boleh faham tak tuan-tuan? Faham atau tidak? Bagaimana NLP dan perubahan? Satu statement yang dibuat oleh Richard Bandler. Brain are designed to get result. They got in direction. If you know how the brain works, you can set your own direction. If you don't, then someone else wills. Kalau kita tak pandai mengawal, kalau kita pandai kata, kalau tak pandai, orang lain akan mengkawal kita punya pola pemikiran. So, banyak NLP ini mengkaji tentang kecemerlangan tentang pemikiran. Okey, tuan-tuan boleh share lagi, share dan share. Minta tolong share dan share agar tuan-tuan dapat mengenali NLP itu apa sebenarnya. Kita tengok apa sikit sebanyak dia punya tu. NLP dia sebuah sikap metodologi atau metodologi dan ada di sebalik segenap teknik yang berkesan. Di situ ada AMT, ada attitude, ada metodologi dan juga teknik untuk mencapai kecemerlangan. Tolong share. Sebenarnya banyak definisi NLP ini, tapi saya lebih suka terangkan. Okey, ini paling saya ringkaskan dalam mind. And apakah apakah research yang dibuat kepada tiga-tiga ni saya ringkas. Kita nak tahu sebenarnya buat mengkajian apakah bahasa yang mereka gunakan. Apakah bahasa menyebabkan orang itu berubah? Itu pertama, tuan-tuan. Melibatkan linguistik. Apakah bahasa menyebabkan manusia itu berubah? Apakah kata-kata menyebabkan manusia itu berubah? Apakah bahasa-bahasa yang boleh pengaruhi minda seseorang itu? Seperti research tersebut. Seterusnya, nombor 2,
apakah bentuk-bentuk soalan menyebabkan orang itu boleh berubah? Apakah bentuk-bentuk soalan yang mereka gunakan menyebabkan orang itu berubah? Dua, saya bagi dua. Apakah kata-kata menyebabkan orang itu berubah? Apakah kata-kata menyebabkan orang itu terpengaruh? Apakah kata-kata menyebabkan orang boleh mempengaruhi orang lain dengan kata-kata? Pak tuan-tuan, tolong share lagi, tuan. Tolong share. Kalau nak belajar ilmu ni, dia kena bayar ribu-ribu. Tapi hari ini saya share yang paling simple, yang paling mudah. Untuk tuan, kalau certification dia memang ada separuh tu dekat 5,000, ada separuh tu dekat 1,000, ada harga dia ribu-ribu. Kalau betul-betul nak menari ilmu NLP ni. NLPU, kalau ikut NLPU 8,000 US. Kalau just international, dia punya fee dekat 8,000. Ada 8,000 US. Ada 3 modul daripada NLP University. Kali ini saya bagi yang paling mudah untuk tuan-tuan faham. So, apakah bahasa-bahasa yang tuan-tuan gunakan untuk perubahan? Apakah bahasa-bahasa yang tuan-tuan boleh gunakan untuk diri tuan-tuan untuk berubah? Yang boleh mempengaruhi tuan-tuan. Apakah bahasanya? Adakah kita mengatakan bahasa-bahasa kalau hari-hari cakap yang tidak betul, maka bahasa itu, adakah ia boleh mempengaruhi tuan-tuan? Apakah contohnya NLP ni menggunakan bahasa, kalau kita sekarang dah belajar online, apakah copywriting, apakah bahasa-bahasa tulisan yang boleh pengaruhi minda manusia? Bila baca tu ada emosinya. Share lagi tuan-tuan. Share. Saya cuba bagi apakah bahasa-bahasa lain? Apakah soalan-soalan yang cukup bentuk powerful yang boleh kita tanya yang lebih jelas, yang kita boleh chunking down, boleh kita chunking up, chunking aside. Apakah lagi NLP pada neurological level yang kita ada? Apakah menyebabkan environment itu menyebabkan orang itu berubah? Banyak lagi tuan-tuan. So, benda-benda ni semua NLP itu mempengaruhi. Saya terangkan, saya suka definisi ini. NLP itu adalah tentang bahasa. Bagaimana otak neuro itu, sistem saraf kita atau nervous system pun menyebabkan menggunakan bahasa-bahasa ini mempengaruhi neurosistem kita. Menyebabkan orang itu bertindak untuk apa yang mereka inginkan. Apakah desire-nya? Okey, terima kasih. Ada is watching. Nur Azrul Sazali Sulaiman. Abang Azrul kita is watching. Baik tuan-tuan, baik. Sebenarnya macam-macam definisi NLP ni. Ada satu lagi paling mudah is the user manual for the brain. Brain manual. Attitude and methodology that leave behind the trail of technique. The study of the structures of the subjective experience. So, bagaimana kita menggunakan tools itu untuk berubah? Bagaimana bentuk mindset kita untuk berubah? Apa tindakan kita untuk berubah? Bagaimana kita buat repetition itu berlaku perubahan. So, terutama dalam keadaan dunia sekarang. How kita nak adapt ni? Menggunakan mindsetting yang betul. Baik tuan-tuan. I'm watching you, brother. Thank you, bro. I'm watching you, brother. Thank you, bro. Tuan Azrul is watching. So, kau boleh share kepada yang lain tentang ilmu NLP ini. Saya Alhamdulillah dengan belajar NLP ini, kita tengok apakah kegunaan NLP. Banyak tuan-tuan, banyak. Satu pertama adalah bisnes. Kita tengok bisnes. NLP ni boleh kita gunakan untuk perniagaan. Kedua, kita boleh gunakan negotiation. Kita boleh gunakan untuk mesyuarat. Kita boleh gunakan untuk presentation. Alhamdulillah boleh gunakan ilmu-ilmu ni. Seterusnya ilmu kesihatan. Kita boleh kurangkan weight, lose weight. Seterusnya kita boleh quit smoking. Dan juga satu lagi kita boleh gunakan untuk phobia cure atau
yang fobia, yang trauma kita boleh gunakan untuk ilmu-ilmu ni. So terutama saya yang dapat, alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki gunakan ilmu ni. Alhamdulillah saya tidak merokok. Saya menggunakan ilmu. Sebab ilmu ini saya berhenti merokok, alhamdulillah, tanpa menggunakan apa-apa bahan. Bahan untuk ubat-ubatan untuk buat saya berhenti merokok. So ilmu-ilmu ni sebenarnya bagus. So share and share. Bagaimana kita boleh kurangkan, kita kurus, kita punya weight, smoking, phobia cure, medical, kita buat counselling, psikologi terapi, hipnoterapi, communication, kita boleh gunakan untuk komunikasi, problem solving, sport, kita boleh gunakan untuk outstanding performance, education, effective study method, pelbagai yang kita boleh gunakan NLP ini. So ada rezeki, tuan-tuan boleh belajar, untuk mendalami NLP itu sendiri. Macam saya macam kali ini saya derangkan secara surface tentang bagaimana nak menggunakan NLP dengan perubahan. So boleh share lagi tuan-tuan. Saya akan mendetailkan sikit, terutama dalam kita menggunakan bagaimana proses untuk kita membuat perubahan dalam menggunakan teknik yang ada dalam NLP. So saya sharekan pertama, apakah kata-kata? Bagaimana kata-kata? Kalau kita hari-hari bercakap yang benda-benda baik, hari-hari baik, mengatakan hari kita ni sihat, kita kuat, kita yang mengatakan bahasa-bahasa yang baik-baik untuk diri kita. Bagaimana? Ini perlu kita katakan pada hari-hari untuk menguatkan kita mendapatkan sesuatu dalam diri kita. Boleh share lagi, share. Saya 3 orang mata memandang. So ilmu NLP ini cukup bagus kalau ada rezeki tuan-tuan belajar. Tuan-tuan belajar lebih detail. Ada 3 peringkat. Dalam NLP itu ada teknik, tools dan teknik. Kedua, dia ada coachingnya dan juga dia ada terapinya. Ada 3 elemen yang kita boleh pelajari dalam Neuro-Linguistic Programming. Kita boleh menggunakan berbagai teknik untuk membuang perilaku-perilaku yang tak baik. Kita boleh gunakan teknik-teknik seperti Swiss pattern, kemudian ada circle of excellence, kemudian ada timeline terapi, pelbagai teknik-teknik yang boleh kita merubah perubahan-perubahan itu dengan cepat. Itu dah bentuk terapinya. Dan bentuk coachingnya apakah question-question yang menggunakan meta program, meta model yang boleh kita gunakan, kemudian Milton model. Ini bahasa-bahasa, bentuk itu bahasa-bahasa boleh kita pelajari. So sebenarnya banyak tuan-tuan, banyak. So saya nak merungkai tuan-tuan perubahan. So seorang bila pengamal, dia akan berubah. Apa perubahan kalau kita menghadapi krisis ni? Apa yang kita perlu ubah bila menghadapi krisis ni? Pertama adalah mindset. Perubahan itu tentang mindset tuan-tuan itu sendiri. Bagaimana cara kita berfikir. Berfikir untuk kita menghadapi krisis. Bagaimana kita nak mindset kita bila menghadapi perubahan. Kita kena lakukan perubahan mindset. Mindset kita kena berbeza. Bagaimana nak mengubah mindset itu? Nanti kita terangkan. Itu kita akan tengok. Kalau respon baik, saya akan saya akan ajar bagaimana nak mengubah mindset itu. Bagaimana repetition itu bagaimana kita menggunakan NLP yang menggunakan presupposition itu bagaimana filler itu membantu menyediakan mindset, pola fikir sebagai NLP. Kita kena ada dia punya pendekatan-pendekatan. Dia kena ubah mindset. Seterusnya, kalau kita tengok perubahan yang berlaku, kita kena ubah model.
model bisnes. Kalau orang berniaga, kena ubah model bisnes kita. Kita kena ubah model bisnes. Kita kena ubah model bisnes kita. Kita kena ubah sales channel kita. Apakah channel-channel sesuai untuk kita melakukan perubahan. Dulu kita calling-calling. Mungkin sekarang dah kena calling-calling. Dah tak boleh calling-calling. Calling tu boleh. Cuma sekarang tak boleh pergi offline. Pergi jumpa. So kita kena cara online. Mungkin saya kena buat live session ini banyak-banyak. Untuk tuan-tuan mengetahui apakah yang teknik-teknik yang seterusnya dalam kita melakukan perubahan tersebut. Model kena ubah. Yang ketiga adalah method. Ada 3 kat situ. 3M, mindset, model, business model kena ubah dan juga method pun kena ubah. Cuma skill set kita. Dulu kita banyak G2G dengan government to government. Mungkin government to G2G dah tak sesuai. Mungkin kita kena ubah. Memang dia kena ubah. B2C, kita kepada customer, direct pada customer sekarang. So pada customer sekarang terbaru adalah cara, of course, semua dengan online. Mungkin WhatsApp, online WhatsApp dengan FB-nya, Instagram-nya, itu popular dengan Twitter-nya, pelbagai. Sekarang pun dah guna meeting, gunakan Zoom-nya, dengan Webex-nya, pelbagai. Yang mana kita kena ubah model-model ini. Kita terpaksa menggunakan. Walaupun dalam kita curious. Ada yang kata curious. Boleh tak boleh buat cara ni? Orang faham tak cara kita mengajar cara begini? So kita terpaksa terima. Kita terpaksa adapt. So, seterusnya, yang nombor pertama adalah perubahan, kedua adalah C, cut. Cut semua expenses. Sebab kita dah area survival. Ada 3, ada 4 yang kita kena hadapi sekarang. Kita kena buat bila menghadapi krisis ini. Pertama kena cut, kedua kena change. Cut dengan arti kata kita terpaksa membuang, cut semua expenses yang ada untuk survival. Macam Puan-Puan Ainun cakap, ada kena tanam sayur lah. Waktu tu. Itu yang kita kena hadapi sekarang. Kita kena ubah untuk survive. Kedua, change. Change tu saya bagikan 3. Ini daripada professional beritahu. Dan asal perbincangan. Change ada 3. Pertama adalah mindset kita. How kita ubah. Terima kasih Dr. Syed. Abah is watching. Cut. Kedua, change. Change tentang mindset. Cara kita berfikir. Kedua adalah model. Business model kita berubah. Ketiga adalah method. Method kita, penyampaian kita dah kena berubah. Dulu kita B2B, sekarang B2C. Mana direct to customer. Dulu B dengan kerajaan, kita dengan kerajaan. Syarikat kita dengan kerajaan. Sekarang kita kena ubah pada kita ke customer. Yang ketiga, mungkin ini ada duit, kita boleh gunakan coach. Pertama cut, change dan juga coach. 3 perkara yang kita kena buat sesuatu. Lagi sekali. Pertama adalah cut all expenses for survival. Kedua, kita change tentang mindset. Mindset ni kita boleh gunakan NLP. Kita gunakan NLP bagaimana nak melihat sesuatu perkara itu dari sudut pandang, dari sudut sebagai NLPer, bila melihat bila satu perubahan itu berlaku, sejauh mana orang itu fleksibel. Macam yang saya telah talk yang dulu, bagaimana 4 perkara yang menyebabkan
pillar NLP itu menyebab bila kita membuat satu perubahan, kita kena ada keempat-empat pillar ni. Pertama, kita mesti ada outcome-nya. Kedua, kita kena building repo sekarang, of course, building repo dengan diri kita, building repo dengan orang lain. Apakah building repo itu? Apa tindakan repo yang kita kena buat? Menguatkan lagi, kita kena agresif. Sebagai seorang leadership, kita kena lebih agresif. Kita tak boleh memikir sekarang COVID ini, kita kena lebih agresif. Ketiga dah, sejauh mana kita peka pada sensory equity. Yang keempat, bagaimana kita very flexible dalam kita punya behavior. Perkara-perkara ini kena ada bila kita mengamalkan sebagai sebuah NLP. Bila kita mengamalkan perubahan-perubahan itu. Kita ulang sekali, bila kita menghadapi krisis-krisis ini, kita kena cut. Kedua adalah C. Pertama adalah cut all expenses. Cut all the capex. Kedua adalah change tentang mindset. Dan kita boleh gunakan NLP sebagai tools, alat, asbab untuk perubahan. Kedua adalah model sales channels kita berubah. Contoh dulu, kita tengok Senghab, seorang kita tahu Senghab yang jual barang elektrik. Orang datang kedai, sekarang dia dah ubah dia punya methodology of business. Sengheng menggunakan semua data daripada telemarketer. So dia punya staff, dia dah berubah daripada yang melibatkan tentang ada retail, tapi mereka berubah sebagai telemarketer sekarang. Itu dah dari segi model bisnes dah berubah. Kedua adalah method skill set yang perlu kita bangunkan. Dulu kita buat contractual dengan kerajaan, B2B. Sekarang mungkin kepada B2C. Itu model kita kena ubah. Business model kena ubah. Method pun kena ubah. So sejauh mana kita, sebab bila perubahan-perubahan itu, bagaimana NLP bantu, bagaimana kita very flexible behavior pattern bila kita menghadapi benda ini semua. Ketiga, kita kena ada coach yang bagus-bagus lah. Coach yang elok-elok lah, yang experience, yang akan bertanya tentang do you know what to do to improve yourself. Contohnya, athlete have coach. Do you? Coach tentang see things that you don't see. So, how kita bertindak sekarang? Yang berniaga kena buat sesuatu. So, share tuan-tuan, share. Ada lagi sikit-sikit poin-poin yang saya akan cuba tamatkan. Ada poin-poin tentang perubahan-perubahan yang kena ambil. Pertama, saya jelaskan. Cut. You have to, bila menghadapi krisis ni, untuk suksesnya, formulanya, pertama adalah cut. No expenses, cut expenses atau capex. Kedua adalah change, how berubah mindset. Kedua, model. Ketiga, ada method. Ketiga, kita perlukan coach. Coach bagaimana? Coach yang ada kat luar tu. Bagaimana kita nak menggunakan pelbagai aspek. Kita kena banyak menggunakan agent-agent. Kita menggunakan dropship untuk kita, salah satu contoh tentang kita merubah bagaimana take action untuk kita mendapatkan banyak lagi agent-agent di luar sana. Kita lagi satu dah sekali, challenging. Kita kena challenge, take action even though it is hard. Kita kena 4C. C pertama adalah cut, kedua change, ketiga coach, yang akhir challenge. Kita kena take action even though it is very hard. Itulah celoteh saya pada pagi ini. Bagaimana NLP itu dan juga perubahan yang perlu kita kena buat. So, terima kasih pada yang sudi mendengar sesi pada hari ini. Hampir 1 jam saya bercakap. Dah lama 1 jam. Hampir 1 jam saya bercakap. Terima kasih is watching. Ada yang tak naik dia punya komen-komen. Terima kasih banyak dah watching So, Alhamdulillah. So, insyaAllah saya akan lebih mendetailkan perubahan-perubahan, apakah teknik-teknik perubahan yang kita kena lakukan dalam bagaimana NLP itu membantu perubahan-perubahan, terutama dalam perubahan mindset yang kita kena buat. Apakah teknik-teknik yang perlu kita ada bila buat perubahan. Sebab itu contohnya dalam kita menghadapi
PKP ini, bagaimana kita nak melakukan perubahan. So bagaimana kata-kata, apakah bahasa-bahasa atau kata-kata para phrase yang baik untuk kita gunakan. Macam contoh yang selalu yang kita dengar daripada Dr. Rizal Abu Bakar mengatakan bahawa dia buat satu, saya suka skrip ni, hari ini aku sihat, hari ini aku kuat, hari ini aku luar biasa, dan yes. Tu ada dia mengatakan, kalau kita selamat pagi, selamat pagi yang berkatakan pada diri anda yang positif selalu, untuk kemudian kita create goal atau outcome yang menyebabkan kita termotivasi untuk mendapatkan apa yang kita hendak. Banyak lagi kita akan share teknik-teknik yang terbaru atau yang kita gunakan, bagaimana kita boleh got very good mindset dekat kita punya cara-cara kita berfikir. So InsyaAllah saya akan share lagi. Saya akan share lagi knowledge tentang NLP ini sendiri. NLP itu banyak sebenarnya yang perlu kita boleh ketahui. Untuk kalau kita kelas kita dalam ada masa 2 hari, ada sampai 3 hari, ada 5 hari. Macam saya NF ada sampai 5 hari, ada sampai 3 hari. 2 hari pun ada. Terpulang berbagai yang mana kita nak. Ada sampai tu terbayar bayar je lah. NSNLP, berbagai lembaga yang tuan-tuan ingin boleh ikuti untuk pelajarinya. Ada sekarang AB NLP, American Board of NLP, kemudian kita ada NLPU, kemudian kita ada New Code of NLP, kemudian ada NLP of the Society of NLP, pelbagai lembaga tuan-tuan, pelbagai. Mana tuan-tuan nak pergi belajar silakan. NSNLP, NFNLP, Neo NLP, pelbagai lembaga yang boleh tuan-tuan ingin belajar. So benda-benda ni semualah mana tuan-tuan nak pilih. Sebab saya kata dalam ilmu ini pelbagai lah, walaupun pelbagai isu yang timbul, bagi saya tak pergi ke arah situ. Saya lebih suka bagaimana NLP itu mempengaruhi, boleh kita gunakan sebagai alat asbab untuk kita lakukan perubahan. Itu yang saya lebih tekankan. Sebab semua yang sebenarnya perubahan itu semua Allah Ta'ala yang punya. Kita ada gunakan teknik-teknik ini. Yang penting niat, intention kita, lakukan perubahan ini baik. Kemudian bagaimana dia boleh, alat-alat ni boleh kita lebih bertenaga, lebih berfikiran positif, semua daripada Allah Ta'ala yang punya. Itu yang saya boleh sampaikan. Dah sampai seorang saja melihat. So terima kasih mama yang watching kat sini, daripada awal, Muhammad Arifin Baharin, Nosyam, kemudian Jamilah Katis, Muhammad Karul Ridwan, Ahmad Zunaidi, Sri Indah, Sri Mazlan Juhair, Amirul Ashraf, Safri Muhammad, Simajani, Ain Yusuf, Abi Aziz, Hafizah, Amran Yahya, Liza Tarihibs, dan juga Azian Diana Barudin, Azrul, Dr. Syaib Abah, Zaina Zaim, Zaina Zain, sahabat saya, dan juga Muhammad Cikgu Amin, sahabat saya juga. So terima kasih watching yang terbaru ni. Ni siapa ni? Allahu Akbar, suami pada manja, Alif. Terima kasih Alif kerana watching. Banyak sebenarnya satu bab bila saya ilmu ni biasa saya suka sangat bila saya dapat berhenti merokok lah. Itu yang sampai hari ni saya suka sangat belajar mendalami ilmu NLP ni. Bila saya berhenti merokok, selama saya merokok dah selama 30 tahun. 30 tahun saya merokok dan saya very heavy smoker. At least 2 kali sampai tahap 2 kotak satu hari. Bila saya gunakan Allah Ta'ala izin gunakan ilmu NLP ni, saya berhenti merokok. Sampai lah ni dah hampir dah 4 tahun lah, 4-5 tahun saya berhenti. So teknik-teknik ni, bagaimana kata gunakan mindset, bagaimana nak melakukan perubahan menggunakan teknik-teknik ni. Saya dapat, Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi. Sebab benda-benda ni saya cerita, saya praktis bukan omong kosong. Saya praktis sampai tahap saya dapat menguasainya, dengan terutama perubahan dalam saya berhenti merokok. So teknik-teknik ni ada lagi, saya kongsikan bagaimana nak buang ni semua, bagaimana nak delete, nak install benda baru, maksud maklumat baru, bagaimana proses tu.
Ini proses tu penting. Itu bagaimana datangnya coaching, datangnya terapi, datangnya tools dan teknik, bagaimana datangnya benda ni semua. Apa teknik mana sesuai untuk diri kita. Banyak teknik tapi mana sesuai untuk kita. Kalau kita banyak benda ni, mana sesuai untuk diri kita. Kalau kita sebagai trainer pun banyak kita sampaikan, tapi sesuai untuk kita mana satu. Ini teknik-teknik inilah yang perlu kita pelajari untuk melakukan perubahan. Lagi sekali saya terangkan, kita menghadapi krisis ini, pertama, perubahan yang kita kena buat, kita ubah mindset kita, kita cut kita punya expenses, cut kita punya capex, bagaimana kita menghadapinya, cost cutting ini. Kedua, kita kena change tentang perubahan mindset pertama. Kedua, change tentang model bisnes tu sendiri. Ketiga adalah metodologi, itu kita kena ubah juga. 3M ini kena ubah. Ketiga, kita kena coach. Ada coach yang boleh membantu kita. Kita ada rakan-rakan yang boleh bantu. Tak semestinya kita perlu lantik coach professional. Of course, kalau kita boleh belajar coaching, kita belajar coaching. Apa membantu orang itu untuk menuju ke menggarap hala tuju yang baru untuk mereka. Ketiga, yang keempat adalah challenge. Challenge yourself. Move. Take action. Take action for survival. Okey, terima kasih yang bagi like, terima kasih. So, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ingin dengar lagi, boleh komen saya suka ataupun saya hi, boleh jumpa, boleh komen. Saya nak mendalami lagi ilmu NLP ni, boleh komen di bawah itu. Ada persoalan boleh komen, boleh tanya. Dah hampir 1 jam saya bersiaran, hampir 1 jam. Boleh komen di bawah, boleh buat pertanyaan, tak ada masalah. Bagaimana NLP ni membantu dalam kita menguruskan perubahan. Pertama yang saya lebih tegangkan, kita kena curious. Bila belajar NLP ni, kita curious, kita kena ada perasaan ingin tahu. Itu sikap pertama bila kita seorang pengamal NLP, perasaan ingin tahu. Kedua, kita berubah. Sebab berubah itu penting. Perubahan itu penting. Okey, kalau tak ada apa-apa, ada soalan apa-apa, terima kasih. Suhaimi Sardan. Shumit. Apa? Shumit. Terima kasih Shumit watching. So, bagi saya ingatkan lagi sekali, apakah lagi challenge ini yang kita kena ubah bila menghadapi krisis. Cut all expenses, cut. C kedua, change. Perubahan dia kena ubah. Ubah bagaimana? Ubah dari segi sudut mindset. Kedua, model. Ketiga, method. 3, kena ada coach. Ramai coach kat luar tu, atau kita boleh jadikan sebagai coaching. Apa perubahan kita buat? Dulu kita tak ada agent, kita kena ada agent sekarang. Kita kena ada agent sekarang. Dan last, challenge. Kita kena take action. Kita kena take actions. Dan kata lain, kita kena take action. Take action even though it is hard. Take action even though it is hard. So, take action pertama saya. Ini dia. Bake for you. Bake for you ni dah lama. So, saya akan war-warkan Bake for you dan masa terdekat untuk bulan puasa ini. Apakah cookies-cookies yang akan tawarkan? Itu take action saya. So, tunggukan saya akan war-warkan lagi dalam live AB seterusnya. Bagaimana kita nak bentuk mindset bila kita menghadapi menguatkan mindsetting kita, cara pola kita berfikir bila kita menghadapi PKP ini atau MCO ini. Okey, kalau tiada apa-apa soalan, terima kasih is watching. Walaupun tak ramai juga, alhamdulillah. So, temui saya di next session. Untuk next session, untuk mengalami NLP ni, hari ni kita cerita tentang NLP dan perubahan. So, yang kedua, tajuk kedua, saya akan terangkan bagaimana kita membina mindset yang cemerlang menggunakan teknik NLP. Itu dia.
Itu tajuk nombor 2. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Saya akan war-warkan dalam FB apakah sesi seterusnya, bilakah tarikh dan masa yang sesuai untuk mungkin malam ke siang ke. Nanti saya akan beritahu dalam FB. So terus ikuti saya, insyaAllah. Dan saya maaf bila boleh bicara. Dan terima kasih kepada yang like. Terima kasih yang mengikuti bersama dalam sesi kali ini. Dan terima kasih. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi. Dan stay at home.